Calling ya. Kawan-kawan yang lain tu masuk cepat. Dah pukul 8.48 dah jam saya ni. Kena pakai phone. Kan nama kan? Tidak bisa. وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدي Calling yang lain tu tidur lagi ke? وطبيبي قلبي وجسدي وروحي Okey, Ustazah bagi 2 minit lagi. Lepas tu kita boleh start lah. محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم Sementara menunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, pelajar-pelajar bolehlah ya buka muka surat 43. Hari ini Ustazah akan ajar وطبيبي قلبي وجسدي okey, tajuk yang sambung tajuk minggu lepas ya. Minggu lepas kita dah bahagian tilawah dan tajwid. So hari ini kita akan sambung berkaitan dengan pengajian ayat ataupun ayat kefahaman. Tolonglah calling ke mesej-mesej ke kawan-kawan yang tak masuk lagi tu. Baru berapa orang ni? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12 orang. Kita 26. 14 lagi. 14 lagi tak masuk. Dah sarapan ke semua ni? Dah. Dah. Wan sarapan apa Wan?
Nasi lemak. Wah, sedap tu. Mak masak ke beli? Beli. Beli. Semua ada kat rumah ke Wan? Ayah kerja. Oh, ya kerja. Tazah batuk-batuk sikit hari ni ya. Sejuk-sejuk ni. Semput. Okeylah. Sementara menunggu kawan-kawan tu, kita boleh mula dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ustazah nak minta Wan lah Wan. Wan je seorang lelaki yang ada kat dalam ni. Di kalangan pelajar ke ada orang lain ni? Irfan juga ada. Ustazah. Irfan mana ni? Irfan Zalimi. Irfan lah. Lama dah tak dengar suara Irfan. Alhamdulillah masuk dia pagi ni. Okey Irfan. Baca Irfan, doa belajar. Buka gambar sikit. Dah lama tak nampak muka Irfan. Rindulah. Tak apa lah. Irfan. Buka kamera. Tak apa dah. Kenapa tak mandi lagi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, oleh kerana rindu sangat nak dengar suara Irfan ni. Irfan dah buka dah muka surat 43? Dah. Okey, Ustazah nak minta Irfan baca ayat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw Irfan. Ghairi ulil irbati. Ulil tu tak ada panjang Ghairi ulil irbati. Ulang. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ada beberapa tempat kena perbaiki hukum tajwid Contohnya ikhwatihinna aw nisaihinna nun sabdu tu dia tak panjang Awak baca tadi yang Ustazah perasan
akhawatihinna. Ana tu panjang sangat. Dia pendek saja, tidak ada tidak perlu panjang kat situ. Okey, yang lain bagus. Okey ya. Ustaz pun dah share dah dekat situ. Okey, okey kalau Ustaz dah share tu muka surat seterusnya Ustaz. Muka surat 46. Okey. Okey, muka surat 46 tu ialah hari ni kita nak belajar tentang ayat kefahaman. Okey, ayat kefahaman surah surah An-Nur ayat 30 hingga 31 . So apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 30 hingga 31. Okey, kalau awak tengok muka surat 46 ada 4 perkara penting. Okey? 4 perkara utama yang Allah nak sampaikan melalui ayat ini. Okey? Yang pertama ialah menundukkan pandangan. Perkataan mana yang menundukkan pandangan, iaitu yaghuddu min absarihim ayat 30 tu. Okey? Kalimahnya yaghuddu min absarihim, iaitu arahan Allah yang pertama daripada ayat ini ialah menyuruh kita menundukkan pandangan. Okey? Yang kedua ialah Allah menyuruh kita memelihara kehormatan. Iaitu apa dia? Ayat dia wa yahfazu furujahum. Okey? Wa yahfazu furujahum, memelihara kehormatan. Masih juga daripada ayat yang pertama, ayat 30. Yang ketiga ialah tentang menutup aurat. Okey? Menutup aurat. Dan yang keempat tentang bertaubat. So 4 perkara utama yang Allah perintahkan kepada kita, iaitu orang Islam, untuk melakukannya. Ustazah ulang, 4 perintah tersebut ialah menundukkan pandangan, memelihara kehormatan, menutup aurat dan bertaubat. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama ialah tentang menundukkan pandangan. Okey, Ustazah nak tanya Dilaila. Dilaila boleh respon Ustazah? Boleh Dilaila? Ustazah. Boleh. Boleh. Boleh, okey. Dilaila, apa yang Dilaila faham kalau dia kata Allah kata menundukkan pandangan? Ustazah nak pengetahuan Jaga pandangan daripada benda yang tak elok. Okey, menjaga pandangan daripada melihat perkara yang tak elok. Apa contoh Dilaila? Benda macam zina, semua tu lah. Berzina, ni dia cerita pasal menundukkan pandangan ni. Macam pandang lelaki yang bukan mahram ke. Ya, okey, contoh kalau perempuan melihat lelaki yang bukan mahram dengan perasaan bernafsu, okey? Suka nak tengok orang lelaki. Ataupun orang lelaki suka nak tengok perempuan. Itu maksud, okey? Tidak, itu perbuatan tidak menundukkan pandangan lah. So kalau menundukkan pandangan tu dia tak tengok lah, okey? Dia tak tengok. Okey, itu contohlah. Okey, kalau awak tengok kat situ, yang dimaksudkan dengan menundukkan pandangan ialah Allah memerintah hamba-Nya, yakni kita, menjaga pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram. Okey, contoh aurat orang lain. Okey, haram kita tengok. Maka kita tak boleh tengok. Kerana apa?
Pandangan mata yang menyalahi syarak akan menjerumuskan seseorang itu kepada perkara-perkara buruk, okey, seperti perbuatan zina. Okey, daripada pandangan akan menggalakkan dihasut oleh syaitan untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk seperti berzina atau mendekati zina dan sebagainya. Okey, oleh itu Islam telah menganjurkan beberapa cara. Okey, bagaimana cara kita nak menundukkan pandangan kita? Okey, kalau dalam buku tu ada 5 cara. Okey, 5 cara bagaimana menundukkan pandangan. Okey, menundukkan mata. Okey, Ustazah nak minta Arif. Okey Arif, bacakan yang dalam buku teks tu Arif. Cara menundukkan pandangan. Pertama, sentiasa mengingati Allah SWT dengan berzikir. Kedua, Okey, contohnya zikir apa yang boleh awak sebut? Okey. La ilaha illallah. Lagi? Subhanallah. Lagi? Okey, sekarang ni Wan Arif dah ternampak. Okey, tengah-tengah tengok TV, tiba-tiba keluar iklan. Kan? Biasa iklan TV kalau yang perempuan tu memang pendedahan aurat tu berlakulah. So apa zikir yang boleh Arif sebut? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi bila mata ternampak tu, alihlah mata tu. Ke kiri ke kanan ke ataupun tutup ke. Astaghfirullah. Gitu. Okey? Okey, yang kedua? Menghindari tempat-tempat maksiat. Okey, kalau kalangan remaja ni apa tempat-tempat maksiat yang kemungkinan mereka boleh pergi? Wayang, tengok wayang. Tengok wayang. Kenapa tempat tengok wayang tu, pawagam tu dikatakan tempat maksiat? Sebab dia gelap. Kalau gelap kenapa? Tak tahu. Kalau gelap tu mungkin. Okey, manalah tahu kau ada yang tangan dia menggatal, garfunya bergerak-gerak ke sana kemari kan. Wallahu alam, kita tak tahu. Okey, benda tak nampak. Okey. Lebih-lebih lagi kalau yang datang tu berkapal-kapal dan sebagainya. Kemungkinan maksiat-maksiat mendekati zina tu mungkin berlaku sebab tempat gelap. Orang tak nampak apa yang mereka buat. So mereka ambil kesempatan itu untuk buat maksiat. Jadi untuk menghindarkan, maka jangan pergi tempat-tempat maksiat. Selain tu pergi ke klub, okey, clubbing dan sebagainya. Okey, elak. Jangan kita pergi. Takut iman kita tak kuat, kita yang akan terpengaruh. Okey, kita yang akan terbuat perkara-perkara maksiat tersebut. Okey, banyaknya maksiat mata lah ya. Kalau tempat-tempat clubbing ni, biasalah wanita-wanitanya pakaian mencolok mata. So, maksiat mata kat situ. Okey, yang ketiga, Arif. Segera mengalihkan pandangan jika terlihat perkara maksiat. Ini dekat sekolah pun mungkin berlaku ya. Sebab kita duduk dalam kelas. Alhamdulillah lah pelajar KAA mungkin terselamat sikit. Okay? Kalau pelajar cyber campur pelajar India, Cina yang pakai skirt kan. So kadang-kadang barang kita jatuh, kita nak ambil barang mungkin kita terpandang aurat mereka, lutut mereka dan sebagainya. So segera alihkan mata kita. Alihkan ke tempat lain. Okay? Yang keempat? Memilih untuk melihat bahan yang baik dan bermanfaat. Apa contoh melihat bahan yang baik tu? Tengok TV 106. TV ni Oasis. TV 106 tu TV apa? Oasis. Oasis. Okey, lagi? TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah pun boleh. Kalau kita nak tengok apa ni drama ke, Ustazah baru-baru ni tengok drama apa tau? Drama Turki Ertugrul. Itu pun Ustazah tengok okey lah. Perempuan-perempuan dia menutup aurat lah. Okay? So selamat kita nak tengok cerita-cerita macam tu. Memberi motivasi pun boleh. Okay? Semangat kepada kita.
Okey. Yang kelima, Memperbanyak amalan berpuasa. okey, kenapa dia suruh berpuasa, Arif? Sebab Kenapa dia tak kata memperbanyakkan amalan solat? Kalau nak mengekang nafsu ni dengan cara berpuasa, kenapa? nafsu kalah dengan perasaan lapar. Ya, pandai Arif. Okey. Sebab bila kita lapar, kita dahaga, nafsu kita menjadi lemah. Okey. Bila nafsu kita menjadi lemah, kita tak ada apa? Keinginan. Okey, keinginan nak buat perkara-perkara maksiat tu dia akan menurun. Okey, bukan tak ada, tapi menurun. Dia jadi lemah. Sebab itu, okey, orang lelaki yang dah cukup syarat nak berkahwin, okey, tapi tak ada apa kemampuan dari segi kewangan, maka digalakkan untuk berpuasa supaya dapat menahan perasaan mereka. Okey? So itu dia cara-cara yang kita boleh buat. Bagaimana cara untuk menundukkan pandangan. Okey, boleh ya? Seterusnya kita pergi kepada memelihara kehormatan. Kehormatan di sini lebih kepada maruah. Okey? Maruah diri. Apa yang dimaksudkan dengan memelihara kehormatan? Okey, Ustazah baca yang pertama, iaitu menghindarkan perbuatan zina. Okey? So sebelum kepada perbuatan zina, perbuatan-perbuatan menghampiri zina pun kita kena hindarkan. Okey? Yang kedua, perbuatan lesbian, iaitu hubungan perempuan sesama perempuan. Yang ketiga, menghindarkan perbuatan homoseksual, iaitu lelaki sesama lelaki dan perbuatan onani. Okey, itu dia. Perkara yang dimaksudkan yang pertama, memelihara kehormatan. Okey, jadinya contoh lain ya, memelihara kehormatan ni ialah mengelakkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Okey? So bila pergaulan bebas berlaku antara lelaki dan perempuan, maka akan timbul masalah seterusnya iaitu zina dan sebagainya. So sebab itu ya mesti ada gap. Lelaki dengan perempuan ni dia ada apa, magnet. Magnet dia akan nak dekat macam itu. Jadi kena jaga. Okey? Jangan duduk berdua-duaan di tempat yang sunyi. Okey? Sebab apabila lelaki dan perempuan bersama, yang ketiganya adalah syaitan. So bila syaitan ada, dia akan membisikkan, dia akan menggalakkan kita buat perkara-perkara yang Allah murka. Okey? Perkara-perkara maksiat. Okey. Sekarang ni lagi pula TikTok lah dan sebagainya kan. Orang boleh expose diri mereka melalui media masa. So kena elak. Okey, elak. Kalau misal kata awak nak nak ber-TikTok ke atau sebagainya, biarlah benda-benda itu tidak melanggar batas syariat Islam. Okey. Cara memelihara kehormatan yang kedua ialah berpakaian yang menepati kehendak syarak. Okey. Ustazah nak tanya Unaiza. Saya? Okey, kalau baju kurung tu menepati kehendak syarak tak? Menepati. Kalau baju kurung tu baju kurung biasa. Kalau kebaya. Kalau kebaya, kalau dia tak ketat, bolehlah. Okey, yang pastinya beginilah. Apa saja fashion pakaian yang awak nak pakai, dia mesti jangan ketat. Okey, maksudnya longgar. Yang kedua, jangan jarang. Okey, nampak kaki tiang 11 tu nampak, tak boleh. Lagi, jangan jarang. Tidak ketat. Okey, jangan terlalu menarik perhatian. Okey?
meregek sangat baju tu. Orang tengok berpaling 2-3 kali tengok terang baju merah menyala contohnya kan. Elak-elak pakai baju yang menarik perhatian orang untuk melihat kita. Boleh nak pakai yang cantik-cantik. Okey, bukan tak boleh. Tapi jangan berlebih-lebih. Istilahnya jangan tabarruj. Okey, jangan tabarruj. Lagi satu kalau bersolek. Okey. Bersolek tu janganlah over sangat. Merah, bibir menyala. Okey. Lagi pakai minyak wangi-wangian. Sampai orang menoleh kita berkali-kali. Itu juga boleh menimbulkan fitnah. So cara memelihara kehormatan tu pakai minyak wangi pun tak boleh terlalu kuat. Okey? Memadai untuk kita mengelakkan daripada bau badan. Kalau lelaki tak ada masalah. Pakai minyak wangi-wangi pun tak ada masalah. Okey, tetapi perempuan kena jaga. Okey, yang ketiga, menjaga tata susila dalam pergaulan. Okey ya, Ustazah nak tanya Iziani lah. Okey Iziani. Ya. Bagi Ustazah contoh-contoh pergaulan yang tidak boleh bagi orang Islam ni. Antara lelaki dan perempuan. Apa dia contoh-contoh pergaulan yang tak boleh antara lelaki dan perempuan Muslim? Oh, contohnya macam jangan chat cakap sayang lah macam tu lah. Okey, betul. Daring-daring cakapnya kan, tak boleh. Nanti menimbulkan nafsu syahwat. Right. Okey, lain? Iziani? Sekarang ni zaman budak sekarang ni kan, bila apa? Korang lagi pandai daripada Ustazah. Istilah-istilah bermesej-mesej ni kan. Bila, papa lah, mama lah. Gedik Gedik Ustazah menengok. Tak boleh guna istilah-istilah begitu. Awak belum menikah pun. Jadi tak boleh nak guna perkataan-perkataan begitu. Okey, lagi? Jangan buka aib orang kat media sosial. Okey, betul. Okey, jangan cerita keaiban orang. Okey, lagi? Ustazah nak jawapan tu penghususan kepada pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kalau di sekolah, pergaulan macam mana yang tak boleh? Ustazah fokuskan, kecilkan sedikit. Pergaulan antara rakan-rakan di sekolah, di kelas. Apa yang tak boleh? Duduk berdua-duaan. Ya, duduk berdua-duaan. Okey, jumpa berdating istilahnya. Orang dah balik sekolah, dia masih duduk lagi dalam kelas berdua-duaan, tutup pintu dan sebagainya. Okey, itu contoh. Ada berlaku? Okey, selain itu, ni jangan buat ya. Ustazah bagi contoh-contoh ni supaya jangan buat. Okey, lain? Ustazah nak suruh siapa lagi ni? Fatihah. Ya. Apa contoh-contoh yang tak boleh buat lagi pergaulan antara lelaki dan perempuan? Dekat media sosial lah Ustazah. Tak kisahlah di sekolah ke, di media sosial ke. Janji tak boleh buat perkara tu. Tak boleh sentuh-sentuh lelaki dan perempuan. Ya, tak boleh nak bertepuk tampah. Okey? Nak bersalam-salaman, ucap tahniah. Tak perlu. Okey? Bersalam antara lelaki dan perempuan tak boleh. Sebab mereka bukan mahram awak. Ketawa berdekah-dekah ya. Terutama perempuan lah. Cakap kuat-kuat lepas tu ketawa berdekah-dekah. Itu antara contoh perbuatan yang menjatuhkan maruah diri. Okey? Pergaulan. Okey, seterusnya yang keempat ialah bercakap perkataan yang baik, lemah lembut dan bersopan. Cakap dengan lemah lembut, baik dan bersopan. Maksud lemah lembut kat sini bukan cakap dengan suara yang mengada-ngada ya.
Orang perempuan kalau dia cakap mengada-ngada dengan lelaki yang bukan mahram, hukumnya haram. Okey? Jangan nak keluarkan suara gedik-gedik, itu tak boleh. Lagi satu, nak cakap benda-benda yang penting saja, yang perlu saja. Benda-benda yang tak perlu, elak-elakkanlah bercakap. Okey, itu cara memelihara kehormatan diri. Di bawah tu dia tunjukkan perkara yang perlu kita elakkan. Okey? Yang pertama, disentuh oleh orang yang bukan mahram. Okey? Yang kedua, diraba. Dan yang ketiga, ditunjukkan gambar lucah. Ini perkara-perkara yang kita perlu elakkan. Okey? Ustazah pernah ya, masa zaman Ustazah sekolah dulu. Itu pengalaman Ustazah dikacau lah. Masa tu nak balik daripada sekolah. Ustazah masa tu sekolah dekat Bandar Muar. So naik bas tu dalam perjalanan mungkin dalam 30 minit lah. Okay. Ustazah dikacau oleh seorang lelaki dalam umur 40-an lah begitu. Mula-mula Ustazah dah naik bas tu, Ustazah duduk lah kan dekat kursi tu. Ustazah duduk bahagian dalam tu, bahagian cermin, tepi cermin tu. Jadi ada seorang lelaki ni duduk sebelah Ustazah. Bila bas tu corner, dia hempit Ustazah sampai ke tepi tau. Ustazah kata, kenapa kan? Itu salah satu cara gangguan seksual dia kata. Okay, contoh-contoh gangguan seksual. So apa yang Ustazah buat ialah Ustazah lari. Ustazah pindah ke kursi lain. Duduk sebelah kursi yang ada orang perempuan. So kita kena elak. Okay, kalau awak diganggu seperti itu, sama ada awak boleh jerit ataupun awak boleh jerkah dia ataupun awak lari. Okay, jangan awak duduk kat situ, mereka mengambil kesempatan ke atas diri awak. Elakkan. Jangan kita menjadi mangsa. So pengalaman itu sangat menakutkan Ustazah ya. Sebab kita tak pernah orang buat kita macam itu. Kena pula macam itu. Menangis Ustazah. Balik rumah menangis. Ketakutan. Sekata kita kena protect diri. Okay. Lagi satu, kalau perempuan, yang baiknya kena ada ilmu-ilmu mempertahankan diri lah kan. Kalau ada silat ke, hentak dia sikit contohnya kan. Kalau ada taekwondo, lagi bagus. So kita ada protection. Lagi satu, kalau pakai baju, pakaian, pastikan kalau kita keluar jauh lah kan. Pakai seluar panjang. Apa-apa kita mudah nak lari ke dan sebagainya. Itu cara-cara lah ya yang boleh kita buat untuk kita menjaga ataupun memelihara kehormatan diri. Okey, selesai yang kedua, kita pergi kepada yang ketiga, perkara yang Allah nak sampaikan juga kepada kita ialah tentang menutup aurat. Okey. So banyak ya sekarang ni maksiat berlaku disebabkan oleh manusia yang tidak menutup aurat. Lebih-lebih lagi kepada wanita. Okay? Wanita selalu menjadi bahan eksploitasi ya, dari segi berpakaian. Jadi kita kena jagalah. Kita sebenarnya yang kena jaga diri kita sendiri. Okay? Orang lain memang akan nak mengambil kesempatan. Kalau kita tak jaga diri kita, kitalah yang sebenarnya mendedahkan diri kita kepada perkara-perkara yang buruk dan negatif. Okey, Ustazah nak tanya Syifa. Okey Syifa, aurat perempuan, batas had aurat perempuan. Apa dia? Syifa ada tak ke dalam ni? Okey Syifa. Batas had aurat perempuan. Apa dia? Seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan. Ya, betul. So muka seluruh tubuhnya ya. Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Okey, kalau lelaki ialah antara pusat sehingga lutut. Okey. Kita tengok ya. Penerangan. Okey.
Aurat ialah batasan anggota badan yang wajib ditutup menurut hukum syarak. Bagi lelaki daripada pusat hingga lutut dan kepada perempuan seluruh tubuh badannya kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan. Okey, kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, muka pun kena tutup. Okey, pakai furdah tu. Nampak mata je. Terutama kalau wanita itu terlalu cantik. Okey, yang boleh menimbulkan fitnah. Tengok muka dia pun dah bergetar dah jiwa-jiwa insan-insan yang bernama lelaki. Maka kenalah pakai furdah. Okey, untuk mengelakkan fitnah. Okey, awak tengok gambar tu. Okey, kalau kita tengok gambar tu menepatilah ya ciri-ciri menutup aurat. Yang pertama, mesti menutup bahagian kepala dan bahagian dada. Okey? Maksudnya kena pakai tudung lah. Pakai tudung. Tak kisahlah gaya tudung labuh ke, lilit ke. Sekarang kan macam-macam fashion Nelofa lah dan sebagainya. Tak ada masalah. Okey, yang penting tudungnya mesti tutup rambut elok. Okey, jangan nampak rambut. Ni bahagian leher. Mesti tutup. Okey, sekarang ni Ustazah tengok orang pakai tudung. Elok dah tudungnya tapi dia apa? Dia sibai ke macam ni okey? Ke bahu. Jadi bahagian dada tu tidak ditutup. Sedangkan yang syariat suruh ialah pakai tudung tutup bahagian dada. Okey. Jadi tak kisah awak nak lilit macam mana pun lilitlah, janji bahagian dada tu ditutup. Okey, itu dari segi pemakaian tudung. Jangan jarang, okey? Lagi satu kalau orang yang dia punya rambut dia panjang, jangan pakai tudung tu tinggi sanggul dia. Macam tu pun tak boleh. Okey? Jangan nampak sanggul dia tinggi macam itu, tak boleh. Okey, yang kedua, lengan baju hingga ke pergelangan tangan. Sekarang ni orang pakai t-shirt pendek, okey? Daripada siku ke tangan tu terbuka. Sedangkan itu masih lagi aurat. Jadi pastikan pakai t-shirt lengan panjang lah, longgar. Jangan ketat. Jangan orang boleh nampak awak punya bentuk lengan awak dan sebagainya. Okey? Baju labuh dan longgar serta tidak jarang. Jangan pakai t-shirt pendek atas punggung. Jangan. Lelaki tak ada masalah, perempuan tak boleh. Kalau pakai t-shirtnya labuh, tutup bahagian punggung. Okey, longgar. Jangan nampak kita punya pinggang yang ramping kerengga tu. Jangan bagi orang yang bukan mahram tengok apa fizikal badan kita. Okey? Tak boleh. Yang mahram saja boleh lihat. Yang bukan mahram tak boleh lihat. Okey? Kain atas seluar perlu labuh. Okey? Hingga ke buku lali. Jangan pendek. Jangan ketat. Jangan pakai seluar legging. Jangan pakai kain terbelah. Okey, belah tepi, belah belakang. Tak boleh. Sebab kalau kita berjalan nampak kita punya kaki kita. Sedangkan kaki kita tu adalah aurat. Okey, paling baik memakai sarung kaki. Kalau kita tak pakai stokin, misal kata, pastikan kain kita tu labuh lah. Labuh menyapu lantai. Jadi kaki kita ataupun tak nampaklah kaki kita tu. Tapi nak selamat dari segi kebersihan dan sebagainya, pakai stokin. Okey, itu ialah bagi pemakaian perempuan yang mengikut syar'i. Okey, berpakaian syar'i. Okey ya, Ustazah nak pelajar tengok keadaan aurat seseorang perempuan, situasinya. Okey, Ustazah nak minta Izzah Hakidah. Izzah Hakidah ada? Izzah. Okey, Izzah.
keadaan atau batas aurat perempuan ketika bersama wanita Islam. Okey? Sesama wanita Muslim. Macam mana aurat dia? Daripada pusat hingga lutut. Ini maksud dia batas aurat minima lah ya. Tapi takkanlah kita sama-sama perempuan nak tutup bahagian tu saja. Okey, kita mesti pakai baju. Okey, ini dia kata minima. Maksudnya dalam keadaan tertentu minima boleh. Maksudnya kalau perempuan sama perempuan kalau nak berkemban bersama mandi kat bilik air tu dibolehkan, masih boleh. Okey? Sebab batas auratnya pusat sehingga lutut. Okey, masih lagi Izzah. Ketika bersama dengan lelaki mahram. Daripada pusat hingga lutut. Namun sekiranya kuatiri boleh menimbulkan fitnah, hendaklah berpakaian sopan yang boleh menutup tubuhnya. Okey, ini maksudnya dengan ayah, okey, dengan adik-beradik lelaki, dengan bapa saudara kita. Bapa saudara kita ni maksudnya siapa? Yang adik-beradik dengan mak ataupun adik-beradik dengan mak ayah kita. Kalau bapa saudara mendatang ni tak boleh. Apa maksud ustazah bapa saudara mendatang? Contohnya macam mak saudara kita kahwin dengan lelaki lain kan? Memang pakcik kita tapi dia bukan pakcik yang adik-beradik dengan mak ayah kita. Maka dia tu adalah bukan mahram kita. Jadi kena menutup aurat. Okey, jadi tapi sekarang ni memanglah dia kata kat situ pusat hingga lutut itu aurat minima. Tapi tak bolehlah sekarang ni kita nak macam gitu ya. Kalau pakai pakaian sempurna lah. Cumanya tak adalah bertudung. Okey. Kalau kita di rumah tu pakai t-shirt pendek tu tak ada masalah. Masih boleh. Okey, jangan pakai seluar pendek dalam rumah. Okey, t-shirt jangan pakai t-shirt ketat-ketat. Elak. Sebab apa? Takut berlaku pula fitnah seperti sumbang mahram dan sebagainya. Okey? Kita kena berhati-hati. Okey? Mencegah lebih baik. Kalau misal kata di rumah tu ada kita dengan abang kita je. Kalau kita tidur misal kata dalam bilik pun kita kuncilah. Elak, okey? Elak-elak berlaku perkara-perkara sumbang mahram dan sebagainya. Okey, kalau misal kata ada dalam keluarga dekat rumah tu berpakaian yang proper lah. Proper. Jangan juga pakaian yang mencolok mata dan sebagainya. Bimbang, okey? Zaman sekarang ni perkara-perkara negatif ni ada ya berlaku sumbang mahram antara adik-beradik, bapa dengan anak, okey? Atuk dengan cucu. Jadi dari segi perpakaian tu mesti kena jaga untuk mengelakkan perkara-perkara begitu berlaku. Okey Izzah, ketika bersama dengan lelaki bukan mahram. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Bukan mahram ni maksudnya apa? Yang kita boleh kahwini. Okey, lelaki yang boleh kita kahwini. Maka kita kena tutup seluruh seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey? Yang perempuan kena ingatlah kalau masih dalam keadaan bertunang, okey? Ni akan awak sekarang ni dah ada umur pun 15 tahun. Mungkin 5 atau 8 tahun lagi akan berumah tangga dan sebagainya. So dalam proses awak bertunang dan sebagainya, okey, lelaki itu belum
dosa. Okey. Selagi hayat kita masih ada, peluang bertaubat itu masih terbuka. Okey. Jadi kita ni manusia biasa ya. Kita bukan rasul, kita bukan nabi. Rasul dan nabi ni dia maksum. Allah pelihara dia daripada melakukan dosa maksiat. Kita manusia biasa, maka kita tidak terlepas daripada melakukan dosa. Sama ada dosa itu kecil ataupun dosa itu besar. Okey, Allah dengan sifat pemurahnya, sifat pemaafnya, sifat sayangnya, maka Allah bagi peluang kepada manusia-manusia yang berdosa untuk bertaubat, memohon keampunan kepada Allah apabila mereka melakukan dosa. So selagi okey, bila kita nazak tu kan, bila kita nazak tu, kita punya nyawa, roh kita dah sampai dekat kerongkong ni, itulah last. Kalau roh kita dah sampai kerongkong ni, kita nak bertaubat, Allah dah tak terima. Tetapi selagi kita masih sihat, kita sakit dan sebagainya, nyawa kita tak sampai ke kerongkong lagi, maka kalau kita bertaubat, maka Allah akan menerima taubat kita. Okey ya, apa itu taubat? Taubat ialah perbuatan kembali kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Maksudnya bila kita dah buat salah, kita taubat. Okey? Kita berhenti daripada melakukan kesalahan kita. Okey, kita mesti tahu kesalahan kita itu adalah benda yang Allah tak suka. Kita tak boleh buat. Kalau kita dah terbuat atau sengaja buat, kita kena segera memohon keampunan kepada Allah. Okey, taubat ni dia ada cara dan syarat. Okey? Taubat nasuha. Apa dia syarat-syarat dia? Apa dia syarat-syarat taubat? Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Okey. Yang kedua? Yang kedua, berhenti melakukan dosa. Yang ketiga, berazam tidak mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, minta maaf dan memulangkan hak kepada pemiliknya. Ini kalau dosa yang kita buat tu sesama manusia. Okey? Kalau kita terambil barang dia, misal kata, kita pulangkan balik. Okey? Itu kalau dia masih hidup lah. Kalau dia dah meninggal, kita boleh sedekahkan duit tu dekat tabung-tabung dan sebagainya. Kita niatkan, ya Allah, ini aku bayar hutang. Hutang aku dengan sebulan-sebulan, misal kata. Okey? Itu cara dia. Kalau kita berhutang dengan orang tu dah meninggal, kita tak sempat nak bayar balik. Ataupun waris dia pun kita tak jumpa. Kita boleh buat cara begitu. Okey? Ataupun kita buat amal-amal soleh. Buat amal-amal soleh, kita kata, ya Allah, amal soleh ni aku hadiahkan kepada si fulan sebagai ganti dosa yang aku lakukan kepada dia. Pun boleh. Okey? Caranya begitu. Okey, itu kalau berkaitan dengan manusia. Kalau dosa-dosa kita berkaitan dengan Allah, kita cuma perlu menyesal, berhenti melakukan dosa tersebut, berazam tak buat baik, dan kita kena cover, kita kena cover dosa-dosa yang kita buat itu dengan amalan-amalan soleh. Okey? Contohnya kalau kita dosa meninggalkan puasa ataupun dosa meninggalkan sembahyang, kita kena qada balik. Okey? Ataupun dosa kita apa? Dosa kita terhadap ibu bapa. Itu dosa kita kepada ibu bapa dia melibatkan orang. Okey, manusia. Maka kita kena jumpa dengan mak ayah kita. Kita kena mohon maaf. Okey? Mohon maaf betul-betul. Okey, itu untuk cara bertaubat. Selain itu, kena memperbanyakkan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Okey, astaghfirullahalazim. Banyakkan beristighfar. Kalau dapat kita beristighfar dalam keadaan yang penuh khusyuk, kita akan rasa sedih, kita akan menangis. Okey, itu adalah yang terbaik. Okey, itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey ya.
So itulah 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak terangkan kepada kita daripada ayat 30 hingga 31 surah An-Nur. Okey, sebelum kita pergi kepada pengajaran ayat, saya nak minta Ain. Ain dah boleh lah dia punya mikrofon. Ain. Boleh dah? Tak boleh lagi, Zah. Tak boleh lagi. Aziati boleh Aziati? Boleh. Okey Aziati. Daripada yang kita Ustazah dah sebut, awak semua dah kata. So apa dia? 4 perkara penting yang Allah nak sampaikan dalam ayat 30 hingga 31 surah An-Nur ni. Menundukkan pandangan, Okey. memelihara kehormatan. Okey, so dia itu 4 perkara yang kita dapat yang kita perlu tahu yang Allah nak sampaikan dalam ayat 30 hingga 31 surah An-Nur. Okey, yang terakhir iaitu pengajaran ayat. Okey, ada 4 pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada ayat 30-31 surah An-Nur. Ustazah nak minta Wardina Safia. Ya Ustazah. Okey Wardina, bacakan Wardina apa pengajaran ayat yang awak boleh ambil. Pertama, kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram agar beroleh balasan syurga. Kedua, kita hendaklah memelihara kehormatan diri agar kehidupan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar selamat daripada keburukan dan gangguan. Keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus. Terima kasih ya Wardina. Okey ya, so Ustazah nak tanya soalan spontan lah. Okey, untuk menguji kefahaman awak tentang apa yang kita belajar hari ini. Okey, Ustazah nak pelajar tengok aktiviti muka surat 51. Aktiviti muka surat 51. Semua buka buku teks masing-masing. Aktiviti muka surat 51. Okey. Dekat situ dia kata apa? Murid menandakan right pada golongan yang boleh bersalaman dengan wanita dan tandakan pangkah pada golongan yang tidak boleh bersalaman dengan wanita. So awak tak perlu tanda right dan tanda pangkah lah ya. Ustazah tanya awak sebut boleh ataupun tidak. Okey, Ustazah nak start dengan Amira Hazira. Boleh respon tak Amira? Boleh tak? Senyap je tu. Okey. Okey, awak jawab. Tulislah ya. Okey Amira. Suami kepada ibu saudara. Boleh bersalaman ke tidak? Suami kepada ibu saudara. Tulis jawapan awak Amira kalau tak boleh guna suara. Boleh tak awak bersalaman dengan suami kepada ibu saudara awak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia bukan adik-beradik mak ataupun ayah kita. Okey, itu jawapan dia. Okey, Aisyah Unaiza. Abang Ipar. Abang Ipar. Salam dengan Abang Ipar. Hari Raya salam-salam. Sampai ke Abang Ipar. Boleh salam ke tak boleh salam? Tak boleh. Tak boleh salam. Okey? Betul. Sebab Abang Ipar tu boleh menjadi suami kita. Okey, kita boleh berkahwin dengan dia. Okey? Okey, yang ketiga.
adik ipar. Ini adik ipar yang berlawanan jantina lah ya. Kalau awak lelaki, adik ipar awak tu perempuan. Boleh salam ke tak boleh? Anissa? Anissa. Boleh salam ke tidak dengan adik ipar? Awak perempuan kan, adik ipar awak lelaki. Boleh salam ke tak boleh? Haifa. Sepupu. Tak boleh. Sepupu ni apa Haifa? Sepupu ni siapa? Anak siapa sepupu ni? Anak mak saudara. Okey? Anak mak saudara kita. So itu dipanggil sepupu. Maka tak boleh bersalaman sebab mereka bukan mahram. Okey. Syifa. Datuk saudara. Boleh. Okey, datuk saudara boleh. Okey, maksudnya datuk saudara sebelah mak, datuk saudara sebelah ayah, kita boleh bersalaman. Bagus. Adik-beradik lelaki, Iziani. Boleh. Boleh, adik-beradik kita boleh bersalaman, okey? Mereka boleh menjadi wali kita masa kita akad nikah. Okey. Izzah Hakida. Bapa saudara, okey? Boleh. Adik mak kita, abang mak kita itu maksudnya nenek saudara. Atau suami kepada nenek saudara. Maksudnya boleh tak dia perempuan, okey? Dia nak bersalaman kepada suami kepada nenek saudara. Laki ke perempuan? Dia perempuan. Perempuan. Yang suami kepada nenek saudara tu lelaki lah. Boleh ke tak dia bersalaman? Tak boleh. Tak boleh. Jangan ada kod kat belakang tu ya. Kalau ada kod kat belakang tu macam tak pasti. Memang tak boleh. Okey? Bapa tiri. Bapa tiri. Furqan. Boleh tak Furqan? Tak boleh. Anak perempuan bersalaman dengan bapa tiri. Tak boleh. Tak boleh? Kenapa tak boleh? Bapa tiri ni ialah suami kepada mak kita. Contohnya bapa kita dah meninggal. Mak kita kahwin baru. So suami mak kita tu. Boleh tak anak perempuan salam dengan suami mak kita tu? Boleh ya? Boleh. Bapa tiri. Seterusnya adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Irfan. Adik-beradik tiri boleh bersalaman tak? Boleh. Boleh ke? Boleh. Maksudnya macam ni Irfan. Ini Ustazah bagi contoh lah, bukanlah betul. Kak Irfan, tak sedap pula Ustazah nak bagi contoh Kak Irfan. Macam ni lah, nama dia Mael. Mael ni kematian ayah. Okay, lepas tu mak dia berkahwin dengan suami baru. Mak Mael ni kahwin dengan suami baru. Jadi Mael ni, suami baru mak Mael ni pun ada anak. Dia pun duda. Dia pun ada anak. Jadi Mak Mael ada anak, suami baru Mak Mael pun ada anak. Jadi Mael dengan anak suami dia tu boleh salam tak?
Itu Tak dinamakan adik-adik tiri. Tak boleh. Okey? Sebab dia tak ada berkaitan darah kat situ. Tak boleh Dia tak boleh salam. Okey. Adik atau abang angkat? Nabil. Nabil, boleh tak bersalaman dengan abang angkat, adik angkat? Tak boleh. Tak boleh. Okey, dia tak ada perkaitan darah kat situ. Okey, tak boleh. Dia adalah bukan mahram. Okey, bagus. Seterusnya. Najmah Nawarah. Okey, Najmah. Anak saudara. Anak saudara. Boleh tak salam? Najmah, boleh respon? Najmah bersalaman dengan anak adik Najmah yang lelaki. Boleh tak salam? Najmah. Mana Najmah ni? Aziati lah. Najmah tak respon. Okay, Aziati? Ya, boleh. Boleh ya, sebab anak saudara kita, anak adik kita, anak abang kita boleh salam. Cucu? Sofia Irdina? Sofia? Mana Sofia ni tak respon ni? Arif, lambatlah Sofia ni. Boleh. Okey Arif? Boleh, okey, sebab dia bukan dia adalah mahram kita Cucu adalah mahram kita. Maka boleh salam. Okey, last sekali bapa angkat. Bapa angkat. Wardina. Boleh salam tak dengan bapa angkat? Tak boleh. Tak boleh sebab dia bukan mahram kita. So Ustazah harap fahamlah ya, golongan-golongan yang kita boleh bersalaman ataupun tidak boleh bersalaman. Okey? Maksudnya kalau kita tak boleh salam, bermakna aurat kita kena jaga. Okey? Kalau dengan bapa angkat, kenalah pakai tudung proper, pakaian yang proper. Okey? Itu maksud dia. Boleh bersalaman bermaksud aurat tak boleh bersalaman bermaksud aurat kita kena jaga, iaitu seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Okey ya. Habis berkaitan dengan kefahaman ayat 30 dan 31 surah An-Nur. Okey, ada persoalan tak nak tanya Ustazah? Okey, sebelum kita pergi kepada quizis. Ustazah dah minta Ustaz Zamirul sediakan quizis tu. So, sebelum pergi kepada quizis tu, ada soalan nak tanya berkaitan dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini? Ada Ustazah. Okey, Haifa. Haifa nak tanya apa Haifa? Okey. Kan dia kena menyesal atas dosa yang dilakukan, berhenti melakukan dosa dan berazam tidak mengulangi perbuatan dosa kan Ustazah? Ya, betul. Tapi orang ni dia bertaubat, tapi dia lakukan dosa yang sama, tapi dia berazam nak berhenti. Tapi dia tetap lakukan, tapi dia tak putus asa untuk bertaubat. Betul ke apa yang dia buat ni? Okey, dia boleh. Okey, itu Ustazah kata, yang Ustazah kata tadi. Kita ni manusia biasa. Okey, kita tak terlepas daripada melakukan dosa. Dan kadang-kadang bila kita dah bertaubat, kita buat balik dosa ataupun maksiat yang kita buat tu. Kita ulang semula apa yang kita dah buat. Sedangkan kita asalnya dah insaf dah azam dah, tapi kita tak berdaya nak melawan nafsu kita, tak berdaya nak melawan godaan syaitan. Yang penting usaha kita nak bertaubat tu yang awak nak tengok. Okey? Mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita tu, di hujung-hujung hayat kita tu,
kita bertaubat daripada dosa-dosa yang kita dah buat. Okey? Boleh ya Haifa? Terjawab ke tidak soalan Haifa tu? Okey, kita dah buat dosa, kita ulang lagi, kita bertaubat lagi, tak apa. Okey? Boleh. Bertaubatlah. Pintu taubat masih terbuka kepada kita. Yang penting setiap kali kita buat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Okey, boleh Haifa? Boleh. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, Ustazah serahkanlah kepada Ustaz Zamirul. Ustaz Zamirul bantu Ustazah buat quiz di sini. Okey, Ustaz, tafadhal. Okey, Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semuanya baik-baik lah. Okey, terima kasih kepada Ustazah kerana dia telah mengajar kita pada hari ini. Tajuk yang minggu lepas juga. Okey. Baik, saya akan teruskan. Masing-masing macam biasa boleh buka Google, search macam biasalah, search quizzes dekat internet. Search quizzes, kemudian masukkan kod ni. Okey, masukkan kod. Boleh search dan masukkan kod 455878. Boleh nampak kan skrin? Boleh nampak tak skrin tu? Nampak Ustaz. Okey. Kita tunggu pelajar-pelajar. Masih tidak ada yang masuk lagi. Boleh masuk. Mana, jom masuk, jom. Mana? Tak ada lagi ni. Tak ada yang join lagi. Ada yang nak masuk ke? Mana dia kelas? Tak dekat. Dah masuk. Ha? Dah masuk. Buka je dekat quiz online tu, masukkan kod ni 455878. Nanti dia akan keluar dekat sini. Kalau yang dah masuk, kalau yang belum masuk ya, saya refresh. Saya kena refresh dulu. Okey, ada baru 9 orang Bila? Okey, ada 10 orang. Ada berapa orang semua ni pelajar? Ada lebih kurang 18 orang, 20 orang. Wada Furqan, Naufal, Fatihah, Maisarah, Nur Azyati, Hidayatul Syifa, Nabil, Nur Izzah, Aisyah, Nur Unaiza, lagi Ifan, Wana Arif, Izzah Hakidah, Izyani, yang lain. Baru ada 12 orang. Assalamu alayka Zainal Anbiya. Assalamu
Baru 13. Ada lebih kurang 7 orang rasanya, tak masuk lagi. Sepatutnya ada 21 orang belajar. 21. Najma tanya Sasa, kod apa ni? Kod dia sekejap. 455878. Masukkan kod. 455878 eh? Berapa orang dah masuk dah Ustaz? Ada 15 orang. Ada lagi lebih kurang 5 orang tak salah saya. Baru 16, baru 17. Ada 17 orang lagi. Sikit lagi lebih kurang 4 orang 4 orang ke 3 orang. Ada 17 orang. Bolehlah kod Ustaz. Boleh dah Okey, baik, sekejap. Sekejap. Baik.
زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك. Nampaknya Hidayatul Syifa mendahului, diikuti oleh Dilaila. Dilaila telah memecut. Ini tinggal beberapa pelajar yang belum habis menjawab. Sikit lagi. Ada lebih kurang 5 orang pelajar lagi. Ya
Kita tunggu lagi ya. Ada 3 orang pelajar lagi. Rasanya ada yang baru masuk ni. Lagi 2 orang lagi. Kita tunggu ya. اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة Okey, boleh dah tu Ustaz. Umumkanlah. Yalah. Ada beberapa pelajar ni ada Ain dengan Haifa. Sekejap ya. Lagi bu. Bagi peluang dia jawab dulu. Okey, baik. Sikit lagi ni, rasanya ada beberapa soalan lagi ni. Kita tunggu sekejap. Tapi kalau ikutkan keputusan yang tidak rasmi, Furqan Naufal di tempat kedudukan yang pertama, diikuti oleh saudara Nabil, dan diikuti tempat yang ketiga mendapat gangsa iaitu Wardina Safia Batu Sauda. Ambil gambar ni Ustaz. Okey, baik. Grup kita. Alright. Memotivasikan yang lain-lain tu. Ustaz, lupa lah tadi Ustaz ada rekod tak? Kita punya ada. Nanti saya cek semula. Rasanya ada. Okey lah ya, tahniah Ustazah ucapkan kepada Furqan, Naufal, Wardina. Nabil dan Wardina ya. Yang lain pun bagus, alhamdulillah. Okey, bagus. Tahniah. So latihan ni, quizzes ni bolehlah awak buat untuk memantapkan pemahaman awak tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey ya, sebelum penutup, Ustazah nak minta pelajar untuk tajuk ni buat nota, okey? Buat nota dalam bentuk peta iting. Okey, untuk tajuk ni Ustazah nak pelajar buat nota. Okey, sebelum akhirnya Ustazah nak confirmation semula pelajar yang hadir ataupun join. Okey, join Gmeet kita pagi ni. Yang Ustazah sebutkan ni yang tak ada tolong confirmkan semula. Pertama, Irfan Sharifuddin. Yang kedua, Rizkin, Muhammad Rizkin. Okey. Yang ketiga, Azwa Safrina. Yang keempat, Saidatul Humaira. Dan yang kelima, Wan Nurina. Betul Itu yang tak hadir Gmeet kita pagi ni. So yang tak hadir ni nanti tolonglah maklum-maklumkan kat kawan-kawan yang tak hadir ni, tengok balik bahan-bahan yang Ustaz sharekan dalam grup kita tu.
Okey ya, Ustazah rasa itu saja yang kita dapat belajar pada pagi ini. So, Ustazah simpulkan semula yang kita belajar iaitu tentang ayat kefahaman ayat 30 hingga 31 surah An-Nur. So apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah tentang 4 perkara, iaitu tentang menundukkan pandangan, memelihara kehormatan maruah diri, menutup aurat dan bertaubat. So Ustazah mengharapkan kita semua dapat menjadi hamba-hamba Allah ya, yang mentaati segala perintah Allah. Okey? Menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, yang menjaga pandangan, yang menjaga maruah diri, yang menutup aurat dan sentiasa bertaubat kepada Allah apabila kita melakukan dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Okey, itu saja yang Ustazah nak sampaikan pada pagi ini. Ustazah nak ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Ustaz Zamirul membantu Ustazah dalam penyediaan bahan-bahan tersebut. Dan juga Ustazah ucapkan terima kasih juga kepada Kalawat Perasan. Ada 2 orang ya yang masuk juga join jimit kita pada pagi ini, iaitu Puan Fadilah PKM dan juga Ustazah Hanan. Okey. Guru praktikal dari UM kalau Ustazah tak silap. Okey ya pelajar, kalau tidak ada apa-apa, itu saja Ustazah sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kalau ada persoalan nanti boleh PM Ustazah secara personal. Okey? Itu saja. Baik, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Inayah dan juga Ustaz Zamirul ya. Ya saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ustazah, Ustaz. Sama-sama. Jangan lupa isi kehadiran yang Ustazah dah masukkan dalam grup tu ya. Nanti kalau ada rakaman ni saya masuk ke dalam YouTube lah macam biasa. Nanti share-share kat kawan-kawan yang tak masuk kelas. Ustazah, nak tanya. Okey, boleh. Exam nanti masuk apa? Exam nanti masuk apa? Untuk tingkatan 3 Ustazah yang buat. Nanti Ustazah maklumkan lah. Sebelum exam tu Ustazah maklum. Okay, hari paling lewat pun hari Sabtu lah Ustazah maklumkan tajuk-tajuk besar. Okay.